Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Pada hari ini, saya dan Azmi akan membentangkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berpandukan model Ashworth yang dibuat berdasarkan laman web kami, iaitu laman web Relay Champion. Okay, kita tengok, kita pergi kepada model Ashworth yang pertama, iaitu A iaitu Analyze Learner, iaitu analisa pelajar. Okay, laman web ini menyasarkan murid-murid sekolah rendah dan lebih tertumpu kepada murid tahun 5. Hal ini disebabkan tajuk yang diambil untuk membuat laman web ini adalah diambil daripada Pendidikan Jasmani tahun 5 mengikut SKP pelajar tahun 5. Iaitu disebabkan itulah laman web ini lebih menyasarkan kepada murid-murid tahun 5. Okey, yang seterusnya pada tahap ini murid-murid masih berminat dengan kartun dan animasi. Okey, disebabkan pada tahap ini pelajar-pelajar atau murid-murid masih dalam zaman kanak-kanak mereka. Jadi kami telah memasukkan ilustrasi, animasi dan kartun untuk lebih menarikkan minat pelajar-pelajar. Okey, yang seterusnya laman web ini dibuat untuk menarik minat murid dan memberikan pengetahuan kepada pelajar dalam jangka masa yang pendek. Hal ini kerana sebelum pelajar menggunakan laman web kami, pelajar kebanyakannya tidak tahu tentang apa-apa perkara yang diajar dalam web itu, dan apabila selesai menggunakan laman web tersebut, kebanyakan pelajar mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah dan soalan-soalan yang diberikan. Kebanyakannya adalah betul. Okay, yang seterusnya kita pergi kepada S, iaitu maafkan saya, kita pergi kepada contoh dalam laman web. Okey, contoh dalam laman web ini kami telah menunjukkan kartun-kartun yang dapat menarik minat murid, sebagai contoh Upin Ipin, Bobo Boy dan juga Shinchan. Okey, ini adalah button yang butang klik untuk pelajar terus melayari ke tajuk-tajuk yang telah dibuatlah di dalam laman web kami, dan kami letakkan Upin Ipin, Bobo Boy dan Shinchan. Ini akan lebih menarik minat pelajar-pelajar lah. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada S, iaitu objektif, ataupun lebih kita kenali sebagai menyatakan objektif dalam bahasa Melayu. Okey, iaitu guru perlu menentukan objektif atau hasil pembelajaran yang mahu dicapai. Objektif mestilah dinyatakan secara eksplisit supaya mudah diukur dan dicapai. Dan yang kedua, objektif yang jelas mampu membantu guru fokus kepada yang sepatutnya dipelajari dan dikuasai oleh pelajar. Okey, di dalam laman web kami telah menyatakan objektif-objektif, namun tidak secara terus. Oleh hal itu, kami telah menyatakan objektif di dalam laman web kami untuk menentukan objektif lah apa yang hendak dicapai oleh pelajar-pelajar dan sebagainya. Okey, kita tengok contoh dalam web kami. Kami menyatakan tahu tak macam mana nak terima baton. Ini adalah objektif yang tidak terus, iaitu objektif dia sebenarnya adalah bagaimana cara untuk menerima baton. Okey, yang seterusnya kita tengok lari pun ada cara yang betul. Nak tahu tak macam mana? Okey, ini adalah bagaimana cara larian yang betul, dan tahu tak nak jadi pelari pecut kena ada latihan. Okey, ini kami menyatakan bahawa apakah latihan-latihan untuk menjadi seorang pelari pecut. Okay, seterusnya adalah select method. Select method media and material. Okey, guru perlu memilih dahulu kaedah, media dan bahan yang sesuai untuk memastikan objektif pembelajaran bagi tajuk tersebut tercapai. Guru perlu mampu menarik perhatian murid kepada set induksi yang berteraskan pengetahuan sedia ada murid. Kiranya kebanyakan benda yang dipelajari oleh murid-murid mereka sudah tahu, tapi mereka tidak tahu dengan lebih mendalam lah. Jadi kita sebagai guru, pelajar-pelajar dah tahu, kita kena tarik minat murid-murid
untuk lebih mengetahui apa yang mereka telah ketahui itu sebelum ni. Okey, kita tengok contoh dalam laman web. Okey, ini kami meletakkan sinchan di sebelah kiri yang menunjukkan kepada latihan-latihan video latihan-latihan tentang larian pecut. Okey, dalam video latihan tersebut ada murid-murid yang telah mengetahui perkara-perkara tersebut, namun mereka tidak tahu apakah tujuan sebenarnya untuk mereka melakukan. Okey, yang seterusnya ialah iaitu utilize media and material, yang mana pemilihan dan penggunaan bahan dan media akan menjadi daya penekunikan yang sesuai untuk pembelajaran pelajar. Namun begitu, dalam pemilihan dan penggunaan bahan dan media, guru perlu memastikan kesesuaian dengan pengalaman sedia ada murid. Dan yang seterusnya ialah guru perlu mengingatkan arah tuju pengajaran dan pembelajaran. Okey, dalam membuat laman web ni, kita hendaklah memilih bahan dan media yang sesuai dan dapat menarik minat murid-murid semasa menggunakannya atau belajar melalui laman web yang telah dibuat itu. Contohnya, dengan menggunakan media dan bahan seperti YouTube yang diselit di dalam laman web itu, dan juga dari animasi yang diminati oleh murid-murid seperti Shinchan, Bobo Boy dan Upin Ipin. Jadi perkara macam tu boleh menarik minat murid-murid semasa mempelajari pelajari apa yang ada di dalam laman web tersebut. Okey, ini adalah contoh dalam laman web seperti di sebelah atas ini, iaitu Ipin nak bawa semua tengok video di sebelah untuk tengok bersama Ipin. Jadi ia dapat menarik perhatian murid-murid itu apabila melihat animasi yang diletakkan. Dan ini adalah contoh selitan video yang terdapat di dalam laman web tersebut, iaitu selitan video dari YouTube. Ya, jadi murid-murid apabila terdapat video di dalam semasa mereka mengajar, mereka jadi lebih berminat untuk menonton, dan secara tak langsung mereka lebih minatlah semasa mempelajari apa yang ada di dalam laman web tersebut. Okey, seterusnya ialah R, iaitu require learner and participation. Antara aktiviti yang boleh dilakukan di dalam ini adalah quiz, latih to be, kerja berkumpulan, perbincangan, latihan dan juga projek. Pengukuhan serta-merta perlu diberikan kepada murid-murid yang memberi tindak balas yang betul. Seterusnya ialah kaedah merangsang atau motivasi kepada murid untuk menarik minat, seterusnya turut terlibat aktif dalam aktiviti di dalam bilik darjah, dan mengikut semasa melakukan aktiviti tersebut. Jadi hal ini melalui aktiviti yang dilakukan, ia dapat meningkatkan tahap keterlibatan murid dalam menyertai aktiviti yang diadakan itu di dalam bilik darjah. Aktiviti yang dijalankan bersifat menyeluruh dan setiap murid, tidak kira pasif ataupun aktif, akan terlibat bersama-sama. Oleh itu, perkara ini mampu untuk menarik minat murid untuk terlibat aktif kelas bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain. Contoh dalam laman web yang telah dibuat ialah terdapat seksyen uji minda di mana murid-murid tidak kira aktif ataupun pasif, mereka akan bersama-sama melakukan aktiviti yang terdapat dalam laman web ini. Okey, dan yang terakhir iaitu E, evaluate and revise, yang mana evaluate ini bermaksud menilai. Menilai ialah satu proses untuk melihat keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Penilaian berasaskan juga keberkesanan atau kekuatan bahan dan media yang dipilih serta pencapaian murid mengikut aras kebolehan. Okey, di sini terdapat beberapa aspek yang perlu difikirkan dalam menentukan pencapaian penilaian. Okey, yang pertama ialah adakah objektif itu tercapai.
iaitu adakah objektif yang hendak disampaikan oleh kita melalui laman web itu difahami oleh pelajar. Yang kita letakkan itu dapat dicapai oleh murid-murid selepas pembelajaran itu. Okey, bahan media yang digunakan membantu proses pengajaran dan pembelajaran, yang mana adakah media dan bahan yang digunakan dalam laman web itu membantu murid dan murid yang dialami. Okay, yang kita ilahkan semua makalah Tuhan dengan betul. Di sini dikurik dengan butang dalam laman web itu ataupun dia bahan lain selain di laman itu yang betul. Jadi kita perlu rekomen kepada murid-murid itu supaya murid-murid itu faham dan butang seperti yang dijelaskan oleh Izham tadi, butang Boboiboy, butang Upin Ipin dan juga butang Shinchan yang dapat ditekan untuk pergi ke halaman yang seterusnya, dan juga butang dan juga cara untuk menekan selitan YouTube yang telah dibekalkan di dalam laman web tersebut. Okey, yang keempat, adakah suasana pembelajaran selesa? Yang ini adalah adakah laman web yang dibuat ini selesa untuk diakses oleh murid, iaitu seperti laman web yang telah dibuat ini, ia amatlah selesa untuk diakses oleh murid, tidak kira di mana sahaja murid itu berada, asalkan terdapatnya capaian internet yang baik. Okey, yang dan mudah untuk difahami oleh murid seperti cara penggunaan font-font yang tidak memeningkan murid dan memudahkan murid untuk membacanya. Dan yang terakhir ialah adakah peluang pemerhatian individu diberi? Okey, di sini pemerhatian individu yang terdapat dalam laman web ini ialah melalui ujian seperti pada contoh yang terdapat pada laman web. Sebelum ujian di sini terdapat dua contoh, iaitu ujian pasca untuk web relay champion dan ujian pra untuk web relay champion, di mana ujian pra untuk web relay champion ini diberikan terlebih dahulu kepada murid-murid sebelum murid itu diberikan laman web pembelajaran tersebut. Dan ujian untuk web relay champion ini diberikan adalah belajar dan memahami apa yang terdapat di dalam laman web yang telah diberikan tersebut. Okey, jadi di sini evaluate dan revise ini kita dapat simpulkan sebagai satu proses untuk menilai tahap keberkesanan PDP dalam penggunaan laman web yang telah dibuat ini. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih.